Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Boleh dengar suara saya? Selamat pagi, boleh Puan. Okey, mana kawan-kawan yang lain? Baru 31 kan? So 30 kalau minus dengan saya. Okey, minta mereka masuk sekarang ya. As I said, saya tak akan ambil kira lah attendance sekiranya tak full. Okey, homework hari tu dah buat dah? Saya ada bagi homework kan? Dah buat dah? Diam je ke dah lupa dah yang saya bagi homework? Ya. Okey, so hari ini kita akan cuba habiskan chapter 2 ya. Kita ada 3 lagi operators which is union, intersection dan juga difference. Okay, so you all kena tahulah relation tu adalah table lah set. So we can apply set theoretic dan ini adalah operators lah, operator-operator yang kita gunakan. Tapi kalau in industry, in real life, okay, biasanya kita nak output table, output result dia. Okay, kita tak akan print terus ataupun select satu table macam tu je. Biasanya data-data akan vary in different table lah. Okay, mungkin kita nak 3 data daripada table A. Lepas tu 4 lagi data daripada table B. So that's why kita gunakan operator-operator sebegini. Okay, so besides kita gunakan yang operator yang kita belajar sebelum ni, kita akan gunakan union, intersection dan juga difference. Okay, tapi dalam industri kan kami jarang gunakan tiga-tiga inilah. Difference ni mungkin difference kami akan gunakan for date. Nak calculate date kan, calculate duration of the date ke, calculate duration of the day ke, yang tu kami akan gunakan difference. Tapi untuk union, intersection ni sangat jarang. Okay, biasa kami akan gunakan join. Okay, so first kali union operation is denoted U. Okay, ini adalah simbol dia U, and it returns the union of two compatible relation. So kena ada dua relation yang similar lah, yang compatible lah, kena sama lah. Okay, so for a union operation R, U, S to be legal, we require that R and S must have the same number of attributes. Okay, so katakanlah table R ada 4 attribute, table S ada 3 attribute, boleh tak kita gunakan union ini? Boleh. Siapa jawab boleh tu? PM tepi. Saya nak bagi ceramah sikit. Okay, cuba tengok dekat sini. R and S must have the same number of attributes. So kalau R ada 4 attribute, S ada 3 attribute, tak boleh lah. Okay, kita tak boleh gunakan union. Dia kena sama. Number of attribute mesti sama pada kedua-dua table. Okay, the domains of the corresponding attributes must be the same. So domain pun mestilah sama lah. Okay, and as in all set operation, duplicates are eliminated. So katakanlah dalam table itu ada data yang duplicate, ada row yang duplicate, kita boleh eliminatekan. Ataupun mungkin ada attribute yang duplicate, kita boleh eliminatekan. Okay, ini contohnya ya. So kita ada graduates, okay, number, surname dan juga age. Tengok manager. Manager pun ada attribute yang sama, number, surname dan juga age. So kalau condition macam ini, kita boleh buat union. Okay, katakanlah dekat sini ada number, surname, age dan lagi satu position, contohnya lah position ke department, graduate kan department. Dan sini ada 3 attribute saja, kita tak boleh buat union. Sebab syarat untuk union adalah attribute dia mesti sama. Okay, so kalau sama kita boleh buat. Okay, so kalau kita dah unionkan dia, okay, so kita ambil lah dia punya attribute sama macam ni.
And then setiap row, okay, katakanlah dekat sini ya 7274, okay, kita ambil row ni. Dan kita ada 7432, okay, ambil row ni. 9824, ambil row ni. Okay, tapi kena tengok juga manager ni. Manager ni ada tak 7274? Okay, tak ada. Kalau 7432, okay, ni ada. So, kita tak ambil. Yang ni kita tak ambil. So, kita ambil yang mana tak ada dekat table ini. So, yang ini je lah. Tinggal yang ni je. Ini je kita ambil masuk. Yang O'Malley ni. Okay, yang 9824 pun kita tak ambil sebab dalam table graduates dah ada. Okay, that is what it meant by duplicates are eliminated. Okay, ada data yang sama kita tak ambil kira. Kita buang je. Okay, so mari kita buat exercise here. Okay, so ambil workbook yang sama juga. Okay, dekat sini aktiviti 3B ada staff 1 union dengan staff 2. Okay, mana staff 1 dan staff 2? Susahlah nak scroll. Ni. Okay, cuba tengok staff 1, okay, dia punya attribute sama dengan staff 2. So, in this case kita boleh buat union. Okay, so saya nak you all keluarkan output table dia. Okay, nanti kalau dah ada output table, you screenshot masuk dalam chatting ya, kita tengok.
Okey, ada kawan dah masukkan jawapan. Afif Zulkarnain. Okey, excellent ya. Tahniah Afif. Okey, bagus. Tahniah Nik Nur Syahira. Okey, betul ya. So jawapan dia adalah apa yang kawan kita share lah ni ya. Alright, data-data yang duplicate kita tak ambil kira, so hanya ada 5 row sahaja. So nanti if let's say in assessment ataupun dekat, kenapa meeting ended ni? Boleh dengar suara saya kan? Tiba-tiba je dekat sini meeting ended pula. Boleh. Kan? Ke recording dah stop ni? Aduh. Rasa boleh kot. Okay. So kalau in exam nanti you all kena kalau dapatlah union lah kalau dekat assessment ke exam ke dapat union, make sure data row yang kamu ambil tu betul lah. Okay, jangan tertinggal ke ataupun jangan terlebih ke. Okay, takut nanti akan jadi kekurangan markah di situ. Okay, so rugilah, sayanglah sebab very simple. And because of carelessness ke ataupun terlepas pandang ke, you akan kehilangan markah. Okay, next kita pergi dekat intersection. So intersection ini dia macam terbalik daripada opposite daripada union sebenarnya. Okay, dan dia punya simbol adalah U terbalik. Nama pun U terbalik kan. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan intersection ini adalah defines a relation consisting of the set of tuples that are in both R and S. Okay, number of tuples. Tuples tu apa? Macam tadi attribute kan? Tuples ni apa? Row. Okay, excellent ya. Row. Tuples ni adalah row. So, tadi kalau union kita ambil number of attributes mesti sama. Yang ini mesti kena set of tuples lah that are in both R and S. Maksudnya data itu mesti ada dekat dua-dua table. And must be union compatible. Mesti kena ada union sikit lah dekat situ. Union compatible ni dia rasanya dekat attribute. Okay, attribute dia mesti sama. Okay, express using basic operation. So, kita boleh definekan R intersection dengan S ni sama dengan R difference. Dalam kurungan R difference dengan S. Panjang kan dia punya ni. Nanti kita akan tengok difference ni macam mana. So kalau you buat macam operational expression dekat sini, you cuba selesaikan ni expression ini, nanti you akan dapat R intersection dengan S. Okey, ini adalah contohnya ya. So sama je. Dia akan ambil attribute yang sama. Sebab tu dia kata union compatible. Okey, kalau let's say lah dekat sini ada lagi satu column memang tak compatible lah, kita tak boleh ambil untuk intersection ataupun union. Dua-dua ni kita tak boleh consider langsung. Okay, so dia punya expression adalah intersection kan. So macam mana kita akan ambil adalah base kepada apa data yang ada dalam dua-dua table. Macam tadi, kita akan ambil semua data tetapi duplicate tu kita akan eliminatekan lah, kita tak ambil kira. Yang ini kita akan ambil data yang ada dekat table graduate mesti ada dekat table manager. Contohnya 7432 ada dekat graduate dan ada dekat manager. Sama juga 9824 ada dekat graduate dan juga manager. So it must be in both tables. So itu je perbezaan dia. Yang lain semua sama. Union dengan intersection, that is the only difference. Okay, kalau union kita ambil semua, manakala intersection kita ambil yang sama sahaja. Okay, so mari kita tengok dia punya exercise. Okay, kita gunakan table yang sama tapi you all buat untuk intersection pula.
Okey dah, ada dah kawan dah hantar laju. Okey, Fatinur Kasdina. Okey, excellent. Okey, dan kita ada Ahmad Syahri juga excellent. Nik Nur Syahira pun excellent. So inilah jawapan dia. 3 saja Ru. Sekejap je boleh buat kan? Senang kan? So that is for intersection. Okay, mari kita tengok the last one pula. For difference. Okay, difference ini defines a relation consisting of the tuples that are in relation R but not in S. So maksudnya kita akan ambil, kalau let's say lah ini adalah S difference dengan R, dia lain lah, kita kena tengok dekat table S dulu. Tapi yang ni dia table R. So R difference dengan S, kita akan ambil data yang ada dekat R tetapi tak ada dekat S. Dia macam tu. Yang mana ada dekat R tapi tak ada dekat S. Okay, so set difference S is S dengan R ini pula. Okay, maksudnya data yang ada dekat S tapi tak ada dekat R. So dia terbalik je lah. Dia kena ikut table mana yang ada dulu. Okay, so contohnya okay, katakanlah ini kan graduate difference dengan manager. So kita kena tengok data dekat table graduate. Okay, so dekat data-data yang ada dekat graduate tapi tak ada dalam table manager adalah 7274. Okay, yang lain ada 7432 ada, 9824 pun ada. Okay, yang tak ada adalah 7274. That's why kita ambil satu row sahaja, yang ini sahaja. Okay, katakanlah ini saya tukar sikit. Manager difference dengan graduate. Macam mana? Ambil yang 9297. Okay, excellent kita akan ambil 9297 sebab apa yang ada dekat sini tak ada dekat sini yang kita akan ambil. So 9297 tak ada dekat table graduate. So untuk difference ni you kena careful sikit lah. You kena tengok table mana yang datang dulu. Okay, takut you all terbalikkan kan. You kena tahulah, kena baca expression ini. Okay, next kita buat exercise dia. Dah nak habis dah pun. Tapi dekat sini ada exercise ni. Okay, ada dua exercise. Satu difference staff 1 dengan staff 2. Satu lagi dengan staff 2, difference dengan staff 1. Saya tengok pelajar yang sama je yang bagi jawapan. Pelajar yang lain tak nak A ke?
Okey, dah ada kawan yang dah hantar dah. Mari kita tengok ya. Afif juga. Okey. Mana Nadia Husna, mana table staff 1 dengan staff 2 kamu? Okey, staff 1 dengan staff 2, Afif yang excellent. Okey. Kalau tak ada data, kita akan letakkan null. Okey, betul. Sebab dah memang tak ada data kan. So kita akan letakkan null. Okey, yang 2 ini betul lah. Okey. So excellent Nadia Husna. Okey, jangan lupa ya, kalau tak ada data, tak kena dengan expression itu, letakkan sahajalah null. Okey. Alright, tahniah semua. Betul. Okey, pandai pun. Okey, apa lagi? Ini adalah aktiviti lah. Define union compatibility. So kalau soalan minta define union compatibility, kamu kena bagilah dia punya explanation on what is union compatibility. Okay, table union compatibility. Then dekat sini let's say lah kamu diberikan 3 jenis table dan kamu kena illustrate union, intersect and different set operators based on the tables given. So kalau kamu tengok dekat sini, attribute dia tak sama. Dia lain kan. Macam mana you all nak ambil ni? So kena fikir-fikirkan lah. Okay, how you want to illustrate union, intersect and different set operators based on tables given. Okay, cuba tengok student punya attribute dia lain daripada courses dan juga enroll. So how you going to take this? Kita fikir-fikir. Tapi saya rasa masa exam tak adalah susah sebegini ya. Masa exam dia sangat straightforward. Okay, even in your assessment pun sangat straightforward. So you tak perlu nak risau. So, kita pergi tengok dekat workbook lah. Okay, workbook kita ada 5 soalan. Okay, so based on given table, okay, given table yang table dekat atas tu lah ya. Generate the expression using relational algebra on situation below. So ini adalah situation dia. Table dah diberikan, kamu kena come up with the expression. Masih ingat kan expression macam mana kita nak buat? Soalan ini pun sangat famous masa assessment dan juga exam kamu. Okay, so saya bagi dalam 20 minit, pukul 9 nanti kita tengoklah ya. Boleh tak you all keluarkan dia punya expression ini. So saya bagi 20 minit ni untuk you all buat benda ni.
Okay, dah ke? Jom kita buat discussion ya. So untuk first ni, select from staff to where position is web developer. So agak-agaknya apa expression yang terlibat? Restrict. Restrict. Okay, cuba postkan dia punya yang full expression. Restrict web developer bracket staff tu. Okay, so okay, masukkan dekat chatting kan dia ada sama dengan double quote semua kan? Cuba masukkan. Ada tak? Ada kawan-kawan yang dah buat tak? Mari kita tengok. Okay, kalau select from tu betul lah kita akan gunakan restrict. Copy and paste je. Lepas tu masuk dekat chatting kita tengok. Saya nak tukar background lah. Dan dah habis kelas baru nak tukar background kan. Okay. Okay Fikri. Restrict tu dah betul, web developer tu betul, staff 2 tu betul, cuma simbol yang ini. Okay. Ada tak kawan-kawan yang jawapan yang ada tepat tak? So, buka yang ni lah. Buka yang ni lah ya. Yang ni nampak besar sikit. Okay. Yang ni excellent ya. Okay. Syaza, Alina, Tahnia. Okay, betul ya. So, soalan yang diminta adalah select from staff 2 where position. Ini. Position is web developer. So, kita kena ambil lah column position daripada staff 2. So, select from ni dia tak mention any specific column. Okay, so kalau dia tak mention any specific column, maksudnya ini adalah restrict. Okay, kalau kamu tengok masa kita belajar SQL statement nanti, kalau keluar macam ni, maksudnya kita akan select semua data daripada table staff 2 di mana position sama dengan web developer. So kalau kita gunakan expression, apa yang kawan kita Syaza ni buat tu betul lah. Okay, kita akan restrict position sama dengan ada double quote. Mesti kena ada double quote sebab kita nak ambil dia punya data. Okay, data apa yang kita nak daripada column position. Dan juga dalam bracket nama table. Okay, so siapa dapat jawapan macam ni? Berapa ramai yang dapat jawapan macam ni? Tak ada yang dapat jawapan seperti Syaza ke? Dapat point. Dapat. Okay, so make sure jangan buat mistake kena tahu macam mana nak baca statement dan juga baca expression yang diberikan. Okay, so nombor 2. Select staff name and project number for staff 00123 in customers relation. Relation itu adalah table. Okay, agak-agaknya apa expressionnya? Saya bagi 20 minit. Takkan tak buat lagi? Tak dapat, madam. Tak dapat. Takkan 41 daripada you all seorang pun tak dapat. Habis dekat exam kalau tak dapat biarkan kosong je. Rugilah markah.
Okay, cuba baca. Okay, dia nak staff name dan juga project number. Okay, you settlekan ni dululah. Okay, lepas tu dekat sini dia ada dua expression yang terlibat dia. For staff 00123 in table customer. So yang ni you memang dah tahulah. Dia nak data daripada table customer. So tengok balik you punya table ni. Okay. Ni customer ni. Daripada table customer dia nak staff number sama dengan 00123. So dia nak data dua ni je. Macam mana kita nak paparkan dua data ini sahaja? Lepas tu dia nak staff name dengan project number. Project number adalah tapi staff name tak ada. So macam mana kita nak inner joinkan dengan yang ni? Nah, dia ada inner join dekat sini. Lepas tu dia ada project dekat sini. So you kena joinkan dua expression. Cuba dulu. Jangan kata tak tahu. Kena cuba. Masih ingat kan inner join? Last class baru kita belajar.
Cik saya panggil nama ya. Okay, mari kita tengok ada tak kawan-kawan yang dah post. Okay, Afif dia letak project, staff name, project number. Okay, dekat sini expression dia dia kena ambil macam ada restrict dekat situ lah, restrict. Lepas tu staff number sama dengan ada double quote dia. Lepas tu kita ada inner join. Inner join ini kenapa ni? Okay, untuk inner join kita tak perlu letak yang ni. Okay, so adalah point-point dia semua ada, cuma ada some misplace dekat situ. Okay, ada lagi yang nak bercuba tak? Dia kena start dengan inner join dulu. Yang lain tak nak cuba? Okay, Husna dah bagi. Okay, Husna punya clear sikit ya. Okay, table customer kita inner join dengan staff 2. Daripada mana dapat N ni? Okay, kita tak ada operator N ya, Husna. Okay, ini dah betul. Then project ini restrict ya. Okay, kalau restrict kita tak gunakan macam ni lah. Restrict kita akan gunakan untuk yang ini. Okay, ini kena ubah sikit. Dia punya operator lain sikit. Okay, ni dah betul dah. Ni dah betul. Then ini pun dah almost betul. Cuma ada satu lagi operator depan ini. Ini dah betul. Okay, ni pun almost semua dah ada. Cuma ada missing operator dan misplace. Okay, sikit lagi. Dah dekat dah jawapan tu.
Okey, ada lagi yang nak cuba? Saya bagi like sikit ya, sebab mencubanya saya bagi like satu. Boleh tak saya buka whiteboard? Saya tak boleh klik. Dah hang ke? Lambat. Dah black screen dah. Aduh. Saya panggil nama ya. Saya nak 2 orang lagi cuba. Yamuna. Yamuna. Saya Puan. Okey, Yamuna dah cuba dah? Macam mana nak buat tu? Tengah cuba Puan. Okey, mohon untuk berikan expression itulah dekat chatting. Login with Teams. Hang dah. Ayu. Hang.
Okey, boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Boleh. Okey Tadi masalah teknikal sikit. Dia dah kick out saya punya MS Teams. Sampai hati dia. Okey, mana yang Muna punya? Mari kita tengok yang Muna punya ya. Okey, yang Muna buat customer join dengan staff 2. Okey, betul. Then project staff number, staff name, project number. Okey, yang part ini dah betul. Okey, yang part ni dah betul lah. Cuma kena letak bracket ya, ada bracket-bracket dia. Kita nak buat mana satu bracket yang dulu. Okey, kalau you buat macam ni, nanti bila kita runningkan dekat MySQL ke ataupun even in mathematical operators lah. Okey, macam mana satu nak running dulu, kita tak tahu kan. So apa yang saya dapat di sini adalah, mana pen? Saya boleh lukis tak? Okey. So kita akan buat yang ini projek ya. Okey, then kita ada staff name. Saya tak tahu cukup ke tak ni tempat, dah lah buruk tulisan. Okey. Kita akan projek 2 ni sebab dalam statement tadi dia minta 2 sahaja. Okey, projek. Saya bagi shortcut lah ya, saya tak full ya. Okey. So dekat sini kita 2 ini adalah daripada table yang berbeza. Okey, project number daripada table customer, staff name adalah daripada table staff 2. So dekat sini kita akan buka satu bracket di mana kita akan joinkan staff 2 dengan customer. Okey. So nanti expression ini dia akan buat benda ni dulu. Dia akan join dan dia akan projectkan dua-dua benda ini. Staff name dan juga project number. Tetapi kita nak staff number sama dengan 00123. So dekat sini kita akan ini kita akan buat tutup bracket dululah. Okay, first dia akan buat inner join dulu. Lepas tu baru dia akan projectkan dan dekat sinilah baru dia akan restrictkan. Restrictkan staff number sama dengan 00123 daripada
Aduh, maaf sekali lagi ya. Pening saya. Dia tentang saya balik. Okay, saya tak tahu whiteboard saya hari ni. Tadi dapat tak jawapan dia? You sempat salin tak? Cepat sikit. Sempat sikit je. Okay, nantilah saya snapshot, saya masukkan dekat you all punya chatting lah. Okay, so yang lebih kurang macam tu lah. Kita akan buka bracket, kita akan inner joinkan dulu. Then kita akan masukkan dia punya project. Okay, sebelum inner join tu kita akan projectkanlah staff name dan juga project number. Okay, lepas tu kita akan tutup bracket. Nah, ini pun ada satu bracket lah dekat sini. Dekat sini ada satu bracket dan baru kita akan restrictkan staff number sama dengan 00123 daripada table customer. Okay, lebih kurang macam tu. So bila kita baca, kita akan baca dalam kurungan dulu. Right? Okay, ketiga pula. Okay, yang ini semua senang kan? Ini kalau tak faham, tak boleh buat, memang saya cari you all lah. Saya akan tanya Cik Farizan, saya nak nombor pelajar-pelajar ni, saya nak bercakap. Gitu saya akan buat. Okay, select same staff name from staff 1 and staff 2. So agak-agak apa expression yang terlibat? Baru tadi kita belajar kan pukul 8 lebih tadi. Intersection. Intersection. Intersection ke union? Intersection ke union? Cuba fikir. Intersection. Intersection ya. Okey, betul ya. Kita akan buat intersection lah. So nanti dia akan ambil same staff name daripada table staff 1 dan staff 2. Okey. Kalau yang nombor 4 ni? Difference. Okay, excellent ya. Select staff name from staff 1 maksudnya kita akan buat staff 1 dulu ke staff 2 dulu? Staff 1 difference ataupun staff 2 difference? Kan dia ada perbezaan kan, table mana yang kita nak ambil? Staff 1. Staff 1 dulu ya. So staff 1, lepas tu kita buat different, tolak tu, lepas tu baru staff 2. Okay, excellent. Okay, dan last kali, select customer outer join with staff 1. Macam mana dia punya expression dia? Ni dia dah bagi dah terang-terang. Ni memang outer join. Tapi dia punya expression dia? Puan, untuk nombor 3 tu kan, kita kena masukkan sekali dengan ni kan, project staff name. Sebab nak kolom staff name je kan. Like same staff name. Ya, betul. Betul? Alright. Kena ada project staff name. Lepas itu buka satu kurungan, buatlah staff 1 intersection dengan staff 2. Betul lah. Sama juga yang ini Yang ni pun dia dah mention dah staff name. So kena buatlah satu project staff name. Lepas tu buka kurungan staff 1 tolak dengan staff 2. Okay, so you kena baca betul-betul. Kalau dia kata macam ni, select from, dia tak mention apa-apa column. Kalau dia bagi macam ni, that means tak perlu gunakan project. Okay, contohnya lah saya ubah soalan ni. Select from staff 1 which is not in staff 2. Dia tak mention kan. So yang itu kita boleh buka teruslah. Staff 1 difference dengan staff 2. Tapi kalau macam ni dia dah mention, you kena buat project. Okay, jangan tersilap lah dekat situ Kalau tak nanti you buat macam tu, you akan dapat maybe half mark sahaja. Padahal soalan ni 1 markah. Sebab you buat separuh je kan, you akan dapat half mark. Yang ni, dia punya expression macam mana ni? Ni sangat senang. Dia tak mention apa-apa attribute. Dia just mention outer join 2 table ni. Okay, senang saja kan. You customer, lepas tu buatlah satu yang simbol outer join itu dengan staff 1. Itu sahaja. Okay, so biasanya
Jenis-jenis macam ni lah yang akan keluar dalam exam kamu, dalam kamu punya assessment. Okay. Then diberikan table, kamu diberikan dia punya relational expression dia, kamu kena keluarkan output table. Saya rasa output table tu tak ada isu, dia sangat straightforward, sangat senang. Cuma kalau kamu diberikan statement-statement sebegini, kamu kena come out dengan expression dia yang jadi susah sikit lah. Sama juga kalau kamu diberikan output table dan dikenakan untuk keluarkan dia punya expression pun dia kena tricky sikit. Dia ada tricky dekat situ sikit. You kena baca betul-betul. Alright. Jangan hilangkan markah. Sebab yang benda ni dia technical sikit ya. Dia tak straightforward. Macam kita keluarkan output table. Output table sangat senang. Okay, yang expression ni dia dah macam lebih technical. Okay, so far ada apa-apa soalan tak? Kita dah habis dah chapter 2. Chapter 2 is finish ya. Secara rasminya kita dah boleh tutup chapter 2. Okay. So far ada apa-apa soalan tak? Berkenaan dengan terms-terms yang diguna pakai. Lepas tu macam mana kita nak keluarkan output table. Macam mana kita nak keluarkan dia punya expression. Ada tak apa-apa persoalan? Puan, Ya. nak tanya tentang auto join tu, kalau dekat soalan dia tak mention apa-apa pasal auto join left atau right, dia bagi soalan macam nombor 5 tu, kita nak buat jadual, kita sendiri tentukan ke? Buat full join. Buat full join? Buat full join je sebab dia tak mention kan left ke right ke, just buat full join je lah ataupun buat simbol yang join itu je lah. Dah kira dah betul dah. Okay. Ada lagi. Cik Zafi ada mention tak berkenaan dengan assessment? Rasanya tak ada. Tak ada ya sebab kita dah habis chapter 2 dan by right minggu ini kan hari Khamis ada kelas kan you all. Yang 3 jam pula tu mesti ada assessment ni. Nanti saya cuba tanyalah Cik Zafi. You all Khamis ada program kan? Sebab saya diberitahu you all ada program dan kelas kita akan dianjakkan pada pukul 2 suku. Betul ke? You all ada dapat maklumat tu tak? Ya. Ada. Kan? 3 jam petang. Mau menangis lah you all. Mengantuk dengan lepas habis makan. Tak apalah, kita tengok ya apa yang kita boleh buat. Sebab by right chapter 3 adalah minggu depan. Dan minggu ini untuk 3 jam tu you all kena buat assessment rasanya. Tak apa, nanti saya cuba double confirm dengan Cik Zafi. Dan in case kalau ada apa-apa persoalan, you bolehlah tanya dalam group you all ya. Dan juga boleh tanya Cik Farizan juga. Okay, Cik Farizan pun assist kan. So boleh tanya, nanti mungkin mereka akan passingkan kat saya ke. Ataupun next class, kita boleh bincang bersama-sama tentang persoalan-persoalan tersebut. Okay, rasanya itu sahaja. Dan kita bolehlah jumpa Khamis petang pukul 2 suku. Terima kasih kelas. Alright, terima kasih Puan. Terima kasih. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you, Sama-sama. Thank you, madam. Sama-sama.